Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pelajar. InsyaAllah sebelum kita mulakan kita punya kelas pada pagi ini, kita sama mulakan dengan Ummul Kitab Nabil Karim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertamanya marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu lagi, dapat berskype lagi pada pagi ini. Setelah kita rasanya dah 2 minggu kita stop kelas online ni, sebab memandangkan saya memberikan ruang dan juga peluang kepada kamu untuk berhari raya kan. Walaupun raya kita pada tahun ni nampak macam kurang meriah, sebab kita tak dapat seperti tahun-tahun lepas, kita sama-sama kita ziarah menziarahi. Tapi saya harapkan insyaAllah masa yang saya bagi tu untuk kamu bergembira bersama keluarga-keluarga sekalian insyaAllah. Jadi untuk makluman kamu setakat ni saya belum dapat apa-apa lagi makluman daripada pihak pengurusan berkenaan dengan bila pelajar-pelajar ILP dapat pulang semula ke ILP untuk menyambung pelajaran. Tapi insyaAllah sedikit bagi pihak ILP sedikit masa lagi, sebab setakat ni mungkin hari ini juga semua sedia maklum Perdana Menteri kita akan membuat pengumuman pada petang ini. Jadi mungkin dia sedikit sebanyak akan memberi implikasi kepada tarikh bila mana kamu akan masuk ke IP nanti. Jadi saya seperti biasa saya nak maklumkan kepada kamu kalau sekiranya kamu sebab pagi ni ada 7 atau 8 orang pelajar yang maklum kalau saya tak dapat hadir sebab majoriti yang tak hadir hari ni dia orang bekerja. Jadi saya ambil maklum dan insyaAllah saya dah maklumkan kepada mereka. Sebab pada pagi ni kita akan rekod apa yang kelas kita pada pagi ni, dan insyaAllah saya minta mereka untuk sama-sama melihat rekod kelas kita pada pagi ni insyaAllah sebagai rujukan. Yang ketiga berkenaan dengan kelas kamu sendiri untuk PKP ni sepanjang online ni. Saya dah maklumkan sebelum ni Cik Syed dia join sekali kelas kita, tapi untuk hari ni dia tak ada. Cuma dia akan buat kelas untuk kamu. Dia kata dengan saya kelas kamu majoriti dah habis, cuma mungkin ada beberapa kelas amali yang tak dapat diselesaikan lagi. Jadi insyaAllah dia akan buat masa ni dia akan cuba dia tengah set up kelas, dan sekiranya kalau katakan dia sudah bersedia, insyaAllah dia akan maklumkan kepada kamu. So nanti insyaAllah setakat ni pengajar yang buat kelas online bersama-sama kamu ialah hanya 2 orang pengajar sajalah, saya dengan Cik Syed. Untuk pengajar lain setakat ni saya tak nampak diorang nak buat kelas secara online dah. Kemudian saya rasa kamu pun dah maklum, Puan Datin Laila pun dah berpindah ke EdTech Jelantut. So setakat ni tempatnya belum ada mana-mana pengajar yang akan isi lah. Jadi saya dimaklumkan, saya fahamkan kamu dengan dia ada satu kelas kan, lukisan, technical drawing, so betul tak? Technical drawing kan? Jadi insyaAllah nanti mereka akan ada pengajar kelas yang akan menggantikan Puan Datin Laila untuk selesaikan kelas kamu nanti insyaAllah. Jadi pada pagi ni saya tak nak ambil masa yang panjang, sebab saya akan buat masa paling maksimum pun saya cuba dalam masa 1 jam sajalah. Sebab kelas hari ini adalah kelas teori lagi, sebab saya setakat ni saya boleh buat kelas untuk kamu kelas teori saja. Dan ini merupakan sesi kita yang ketiga, dan mungkin hari ini saya rasa mungkin ramai yang tak dapat hadir sebab tadi yang saya warnakan kepada kamu mungkin yang bekerja, mungkin ada yang dah lama sangat tak buat kelas, jadi mungkin tak bersedia. Jadi insyaAllah pada pagi ni kita akan sambung balik kelas kita untuk chapter yang ketiga. Kamu ada 5 chapter so ada lagi 2 chapter. Kalau saya settlekan 1 chapter dan lagi 2 chapter lagi lah. Jadi bila kamu balik ke ILP nanti kita akan cuba buat amali saja. Kita akan praktiskan mana-mana kelas kita akan cuba praktiskan amali saja. Sebab kelas teori kamu dah settle, so nanti kita akan cuba buat kelas amali. Okey.
Baik, saya akan sharekan screen saya ni. So far kalau kamu ingat saya ada bagi nota kepada kamu tentang nota yang ketiga. So ini kamu boleh dapat nota ni, saya dah upload dalam kita punya Google Classroom, dan kalau kamu scroll dekat WhatsApp group pun sehingga saya ada bagi dekat dalam WhatsApp group. So kamu boleh scroll lah. Kalau siapa-siapa yang tak ada, kamu boleh tanya kawan ataupun boleh WhatsApp saya secara personal, insyaAllah. Jadi hari ini kita akan masuk tajuk yang ke chapter yang ketiga, iaitu Plan Industrial Automation System Calibration Schedule. So actually sebenarnya tajuk ni adalah merupakan macam mana kita nak buat schedule. Bukan schedule, kita nak merekodkan. Sebenarnya lebih kepada kita nak rekodkan apa-apa kerja yang kita lakukan, calibration yang kita laksanakan, tentu ukur yang kita laksanakan, kita kena rekodkan. Sebab kenapa? Sebab kadang-kadang kerja kita yang kita buat ni kita kena rekodkan, ialah salah satu sebabnya saya dah maklumkan kepada kamu sebelum ni, dia sebagai bukti bahawasanya kerja yang kita dah laksanakan. Sebab kadang-kadang kalau kita buat kerja tapi kita tak ada record, orang tak nampak kita sebagai buat kerja. So kalau kita buat kerja, kita kena rekodkan apa jua yang kita buat, kita kena rekodkan lah. Sebab contoh kalau kamu buat projek sekalipun, pengajar kamu akan minta kamu buat report kan, tugasan yang assignment yang kamu buat. Katakan kamu buat kerja-kerja amali, so mesti kamu kena lampirkan dengan bukti yang maknanya kamu dah buat kerja-kerja tersebut. So hari ini saya dah ceritakan kepada kamu dokumentasi, apa-apa yang dokumentasi yang kita kena ada dalam kita melaksanakan calibration pada mesin kita. Okey, mesin kita dah. Okey. Jadi kalau kamu tengok yang pada screen saya ni, ini adalah gambar satu mesin, satu alat rotary drive module. Dia punya function dia lebih kurang sama macam pick and place. Cuma pick and place ni dia akan bergerak, antara menggunakan belting ataupun menggunakan rantai antara kiri dan kanan lah. Tapi kalau untuk rotary ni dia akan pusing, dia akan pusing macam rotate, berpusing, rotate. Sebab tu dipanggil rotary drive, pemacu drive rotary. Okay. Dan rotary ni kita tak ada dalam KIP tangkap, cuma saya dah tunjuk contoh macam mana dokumen yang kita buat semasa kita laksanakan calibration pada alat tersebut. So kalau yang ni, kalau kamu tengok dia ada pneumatic, dia punya biodata dia ataupun dia punya items yang ada dekat rotary drive ni. Dia ada 3 two-way solenoid valve, dia ada flow control, digunakan one-way flow control valve, dia ada suction cup, dia ada cup untuk sedut tu, untuk sedut workpiece. Okay. Ada kawan dia buat ni. Okay. Sekejap. Dan juga ada vacuum generator untuk generate vacuum untuk sedut alat ataupun workpiece yang kita nak sedut nanti. Okay. So dokumen yang pertama yang perlu kita ada ialah checklist ataupun sebagai standar semak. Apa itu checklist ataupun standar semak? Dia merupakan item yang perlu disahkan atau disemak atau diperiksa. Dia macam gini lah, dia macam kita nak menentukan segala kerja yang kita buat tu kita dah laksanakan atau belum. Dia macam satu kita senarai semak. Kita ada senarai dan kita semak dia. Tujuannya untuk apa? Untuk mengelakkan daripada perkara-perkara semasa calibration diabaikan. Contohnya, katakan kadang-kadang kita tak ingat kerja tu perlu kita laksanakan, tapi so bila kita ada semak atau kita ada checklist, kita boleh tentukan mana-mana kerja yang kita dah buat, so kita boleh tick ataupun kita kena catat kat situ. Macam tu. Konsep dia macam inilah, macam konsep yang kalau kita buka engine creator. So bila kamu dah buka engine creator, di situ kita kena buat apa yang kita perlu buat, apa yang kita servis. So bila kita dah servis tu, kita akan tick. Contoh kalau kita dah screw dia, kita dah tukar minyak dia kan. Dah tukar getah kalau ada getah kan. Kalau katakan dia ada tuning, dia perlu tuning, kita tuning. Okay, so
benda tu dia kena buat supaya tujuannya ialah untuk elakkan daripada perkara-perkara yang perlu kita laksanakan semasa kita buat calibration tu terabai. Okey, terabai. So checklist ni kita boleh buat dalam 3 peringkat. Okey, iaitu secara harian ataupun kita boleh buat secara mingguan ataupun kita boleh buat secara bulanan okey, ataupun bulanan sebulan sekali. Ataupun kalau harian setiap hari lah. Kalau 30 hari macam 30 kali kita kena buat. Ataupun mingguan, seminggu sekali. Okey. Dan juga kita boleh buat secara sukuan tahunan. Contohnya kalau kata kita nak buat sebulan bulan, mungkin ada setengah-setengah tu peralatan tersebut kita buat secara 3 bulan sekali. Contohnya kita buat, contoh kalau mesin, contohlah ada setengah mesin tu kita buat kadang-kadang bulan yang ketiga baru kita buat. Bulan yang ke-6 baru kita buat. Bulan yang ke-9 baru kita buat. Dan akhir sekali bulan ke-12 kita buat. Tu masuk 3 sukuan lah. 3 bulan dalam masa setahun. Okey. Jadi apa itu checklist? Contoh macam ni kan. Okay, ini kenapa saya paparkan yang ni? Ini contoh yang nanti kalau tengok, kalau saya buat checklist ke, kita buat order ke kat bawah-bawah dalam dokumentasi dalam calibration ni, saya akan rujuk kepada peralatan-peralatan yang ni lah, peralatan yang ni. Contohnya macam ni. Okay, checklist. Okay, contohnya ni item yang perlu kita masuk dalam checklist. Contoh periksa kelajuan lengan bergerak pada kelajuan yang dikehendaki. Sebab rotary drive ni dia akan pusing macam ni, 180 darjah. Okay. So kalau kita dia punya pergerakan itu terlampau laju. So apa berlaku pada kita punya produk ataupun kita punya workpiece kita, benda kerja kita. So mungkin terpelanting ke atau mungkin crash ke, calar ke, mungkin sebabkan boleh pecah ke kan. Ataupun mungkin dia sedut tu terpanting tempat lain ke kan. Jadi apa dia buat, mungkin kalau kita perlahan sangat pun mungkin selamat, tetapi mengambil masa yang lama. Okay, kalau kita kerja apa tu tak dapat lah. So kita kena calibrate kesesuaian kelajuan pergerakan mesin tersebut lah ataupun rotary drive tersebut. So antara lain kalau kita check limit lengan berhenti pada point A, maksudnya kalau point A ni sebelah kiri, point B sebelah kanan, so dia punya berhenti tu betul tepat tak? Sebab kalau katakan dia jarak, bila dia lepaskan dia punya benda kerja tu, dia jatuh terlepas kan. So kita kena pastikan dia punya letak tu betul kan. So kita kena setting lah, itu kita kena calibrate. Jadi apabila kita dah semak dalam kita punya jadual kita tu, ni adalah item-itemnya. So bila kita dah semak, bila kita dah buat, kita dah periksa pada mesin tersebut, kita akan tanda kan. Okay, maksud kita dah buat, kita pass, maksudnya dia sesuai, ataupun mungkin kalau tak sesuai, kalau katakan kita dah adjust, kita dah calibrate pun sama juga, tak dapat seperti mana yang kita nak buat, yang kita ingini. So mungkin ada part yang problem, so kita kena catat kat situ. Catat apa, mungkin rosak kan, mungkin dia punya motor dia problem ke, ataupun mungkin dia punya valve dia tu mungkin ada masalah ke. So kita kena buat catatan. Okay, nanti saya akan paparkan contoh checklist macam mana borang dia. Okay. Jadi contohnya, contohnya macam ni. Okay, ini adalah dia punya item, apa yang perlu kita buat. Contoh kan. Dan dia ada contoh ni pass, fail, komen ni macam kita beri catatan dah. Kalau kita fail, kalau item yang pertama ni fail, so apa yang fail tu. Okay, kita boleh catatkan sedikit apa problem yang kita lalui. Okey. Contoh macam ni. Pastikan ada tekanan dari sumber masukan. Kalau ada, terima. Kalau tak ada, tidak. Okey. Pastikan dengan boleh bergerak dua hala. Kalau boleh, kita masukkan. Kalau tak boleh, kita beritahulah. Okey. Okey. Kemudian ini contoh kalau kita buat checklist calibration untuk setiap hari. Mungkin benda ni, item-item ni, okey. Setiap hari ni ataupun bulanan yang kita buat, dia bergantung kepada aktiviti yang kita nak buat. Kalau katakan perkara tersebut kita boleh periksa pada mesin tersebut setiap hari, memang perlu kita periksa. Contohlah kalau kita nak jalan jauh kan. Ataupun kita nak buat contohnya kalau kita gunakan mesin kan. So mesin ataupun kita buat mesin gergaji lah kan. So kita dah sebelum nak buat tu, sebelum kita nak onkan mesin tu, kita check dulu dia punya minyak dia,
Kita check dulu dia punya mungkin mata gergaji dia. So ini adalah elemen-elemen ataupun item-item yang perlu kita periksa setiap hari. Tapi mungkin setiap bulan kita akan check dia punya, mungkin dia punya cooling dia ke cooling atau penyejuk dia, sistem penyejuk dia ke, ataupun kita boleh check dia punya mungkin dia punya temperature dia ke, So benda ni kita boleh buat berbulan-bulan, bergantung kepada kesesuaian kerja yang kita buat pada mesin tersebut. Baik, yang ini seterusnya ni contoh, contohnya kita boleh buat dalam bulanan. Contohnya kalau kita buat, mungkin kalau kamu tengok periksa kelajuan lengan bergerak, periksa kedudukan lengan berhenti pada point A. So kat sini mungkin hari-hari kita tak akan check. Sebab kalau kita nak check setiap hari mungkin makan masa yang lama lah kalau kita nak check benda ni. Jadi benda ni yang mungkin yang makan masa yang lama ni mungkin kita akan buat sebulan ke, mungkin 3 bulan sekali ke, mungkin 6 bulan sekali ke, ataupun setahun sekali ke, bergantung kepada kesesuaian lah. Soalnya kita boleh lihat kesesuaian kerja tersebut sama ada setiap hari ke, sebulan sekali ke, seminggu sekali ke, bergantung kepada pengalaman. Kadang-kadang mungkin ataupun sebelum ni kalau katakan benda ni kita boleh check sebulan sekali, kita boleh check sebulan sekali. Ataupun kita boleh check manual. Sebab kadang-kadang mesin-mesin yang datang sekali berserta dengan manual. So kita boleh check manual sama ada perkara ataupun item kita check tu boleh buat sebulan sekali ke atau setiap hari. So bergantung kepada manual pun boleh juga. Itu tadi bahagian checklist. So checklist ni tak semestinya bentuk macam ni Kamu boleh buat bentuk macam-macam. Ada yang dalam bentuk portrait, ada bentuk dalam landscape. Kamu ini contoh contoh kamu boleh letak logo, kamu boleh letak tarikh kamu bila kamu buat. Kemudian kalau ada approval ke, kamu siapa yang disahkan ke, siapa yang disemakkan ke, kamu boleh tambah. Ni contoh, ni adalah contoh-contoh item yang saya masukkan lah. Sebenarnya bentuk dia tak semestinya bentuk macam ni Dia boleh buat bentuk macam-macam. Sama ada kamu nak bentuk, biasa orang buat bentuk dalam table lah, dalam bentuk jadual lah. Boleh juga kita buat dalam bentuk dalam perenggan. Tak ada masalah. Yang penting maklumat-maklumat yang kita nak masukkan tu, kita ada item yang kita masukkan, kemudian kita ada rekodkan macam tu. Kalau belum ada tindakan, kita cek tindakan. Seterusnya kita masuk pada work order. Apa itu work order? Tadi checklist, ni work order. Work order ni pada bahasa Melayu dia work maksud kerja. Order tu permintaan. Maksudnya permintaan kerja lah. Dia merupakan perintah kerja ataupun pekerjaan untuk pekerja. Maksudnya dia macam sebagai satu arahan. Contohnya kalau kamu ada penyelia lah. Siapa yang pernah bekerja kat kilang ke, mungkin kat radang-radang ke, mungkin kamu ada penyelia kamu, mungkin arahkan kamu kerja untuk melaksanakan satu kerja. So kebiasaannya mereka akan beri arahan secara Bible lah atau secara lisan. Tapi untuk lebih sistematik, sebenarnya arahan tersebut perlu dilaksanakan berserta sekali dengan work order. Ataupun kalau dalam kerajaan kita panggil memo lah, memo. Contohnya macam saya kerja kerajaan pun, setiap kali arahan yang ketua jabatan saya maklumkan supaya buat sesuatu, dia akan bersertakan dengan memo. Walhal saya nak mengajar kamu pun ada memo. Maksud saya kalau katakan kalau saya kena mengajar semester 2 calibration. So ada surat daripada ketua jabatan saya mengarahkan saya supaya melaksanakan pembelajaran ke atas kamu. Macam tu. Jadi benda ni dia tak semestinya just menggunakan lisan. Tapi lebih sistematik. Maksud saya sistematik kita kena ada work order. Untuk apa tujuannya? Mungkin sebagai satu rekod, mungkin sebagai satu orang kata tu sebagai backup pun boleh lah. Mungkin case kalau satu hari tiba-tiba mesin yang kamu buat tu, kamu buat calibration, kamu buat maintenance, tiba-tiba rosak. Rosak. So kamu kata mungkin masa kamu ganti alat minyak tu, kamu dah kata dengan kamu punya penyelia ni tak sesuai kan. Jadi penyelia kamu kata buat juga. So cuba juga. Mungkin peralatan tak ada. So bila dia buat, tiba-tiba tak bersesuaian dengan mesin kita, so rosak. So bila tak ada memo, tak ada work order, so kalau katakan mungkin penyelia kamu mungkin berlepas tangan lah, kan? Jadi untuk sebagai rekod bahawasanya kerja yang kamu laksanakan tu ada arahan daripada pihak atasan ataupun daripada penyelia kamu.
So work order juga permintaan daripada permintaan penyedia kepada pekerja yang dibuat secara dalaman organisasi. Okey. Dia tak semestinya organisasi kadang-kadang di luar organisasi pun kalau sekiranya dia melibatkan kepentingan syarikat ataupun organisasi pun boleh dilaksanakan. Okey. Merupakan medium terbaik untuk alat komunikasi. Alat komunikasi untuk mendapatkan kaedah kerja yang betul. Lepas tu saya kata dia lebih sistematik lah. Maksudnya kalau kita arahan tu terima daripada penyedia kita tapi tanpa memo, so dikhawatiri mungkin the next mungkin akan datang punya problem, kita tak tahulah kan, sebagai backup lah, sebagai backup. So nanti kalau kamu sebagai penyedia, mungkin satu hari kamu jadi sebagai penyedia, so kalau boleh apa arahan kamu bagi kepada pekerja bawahan kamu kena lampirkan sekali dengan memo ataupun work order. Okay? Tapi berbalik kepada kita punya calibration, tujuannya ialah sangat penting. Macam saya sebutkan tadi, kalau kita tak masukkan, tak ada memo, so kalau katakan in case kalau berlaku sesuatu kepada mesin kita, so siapa yang kena? Kita juga yang kena. Lepas tu kata penting semasa melaksanakan kalibrasi dan penyelenggaraan ataupun kita buat maintenance. Okay? Ini contoh borang work order. Ini contoh sebenarnya kita boleh macam-macam contoh. Actually sebenarnya borang-borang ni kalau kamu belajar dekat LP, saya akan minta kamu design checklist kamu sendiri. Okay, bergantung contoh kamu dah buat mesin sorting kan, kamu buat MPS dekat LP kan, ada kamu buat assemble, kamu buat penyambungan, jadi kamu configure dia, kamu programkan dia. So saya nak kamu keluarkan, kamu kena create checklist kamu. Okay, masa kamu kerja tu kamu kena checklist lah. Contoh kamu ada pasang tube dia ke, ada pasang slide dia ke, sensor letak ke betul ke. So di situ item tu kamu kena create sendiri berdasarkan kepada apa pun kamu kena masukkan dalam checklist tersebut. So bila kamu buat kerja, bila orang lain buat kerja, so orang tu akan dia sebagai guide ataupun panduan supaya kita tak terlari atau kita tak terlupa kerja-kerja yang perlu kita laksanakan. Itu tujuan dia. So kalau boleh bila kamu buat balik nanti saya tengok pada keadaan lah, kalau perlu buat kita buat lah. Tapi kalau tak sempat saya akan buat ujian saja. Sebenarnya ini sebenarnya tu rasanya, tapi saya akan buat dalam bentuk ujian. Okey, dalam bentuk ujian. Okey, sama macam checklist juga. So work order ni, contoh borang work order ni kita boleh buat bermacam-macam design. Bergantung kepada kamu lah. Okey, untuk bergantung pada kesesuaian kamu. Sekarang ni dia orang lebih suka pakai QR code kan, QR code. Mungkin akan datang, mungkin borang-borang semua ni kita semua pakai QR code je. So kita isi melalui handphone sahaja kan. Contoh kalau kita nak buat penyelenggaraan, kita gunakan IoT konsep IoT. Ni kalau mungkin sebelum kita nak buat kerja-kerja penyelenggaraan ataupun kita dah buat report, kita scan ke saja barcode pada kita punya mesin, so dia akan paparkan maklumat-maklumat yang perlu kita isi. Macam tu kan. Jadi maklumat-maklumat semua tu borang tu semua kita boleh isi melalui secara online sahaja. Ini contoh-contoh. Okey. So seterusnya kita masuk kepada maklumat calibration. Okey. Apakah maklumat yang perlu direkodkan? Okey, ada tiga rekod yang perlu kamu masukkan. Iaitu dipanggil breakdown record, yang kedua service record, yang ketiga calibration record. Okey. Dapat macam sama tapi dia berbeza. Apa itu breakdown? Breakdown ni apa breakdown? Rosak. Bila berlaku kerosakan, breakdown. Okey, contoh kalau kat kilang biasa orang panggil breakdown lah. Orang tak kata panggil rosak. Biasanya orang panggil breakdown. Ataupun line down ke kan. Dia beritahu macam tu, breakdown. So breakdown kita akan laksanakan apabila berlaku kerosakan kepada mesin. Yang kedua service record. Service record ni lebih kepada penyelenggaraan. Penyelenggaraan ni tu apa? Penyelenggaraan ni kita buat sebelum berlakunya kerosakan. Kalau kita tak buat servis masa buat kerosakan, tapi biasanya ada juga kita buat servis semasa kerosakan lah. Contohnya sampai-sampai kita ganti perantai komponen yang rosak tu, kita buat servis sekali. Yang ketiga calibration. Calibration apa? Calibration, so semasa kita buat servis, semasa kita buat breakdown, kita akan buat calibration sekali. Contohnya, okey. So biasanya breakdown ni, kita buat breakdown, dia tak dia tak sekali dengan servis dengan calibration. Biasa kalau kita buat breakdown, kita akan tukar part. Kita tukar part atau kita tukar komponen ke yang berlaku kerosakan tersebut.
Tapi bila kita buat servis, okey, bila kita buat servis, bila kita buat breakdown, kita akan buat servis sekali, betul tak? Kan? Tapi kalau kita buat servis, kita tak akan buat breakdown. Sebab servis ni kita buat penyelenggaraan. Kan? Tapi bila kita buat breakdown, bila kita buat kerja breakdown, kita akan buat servis dan kita akan buat calibration. Of course lah, sebelum kita buat servis, bila kita ganti alat tu, motor tu sebut, contoh motor rosak, motor. So bila motor dah rosak tu, kita tukar motor baru dan kita mungkin akan buat servis yang lain. Kita akan mungkin bersihkan dia punya belting dia ke, kita bersihkan dia punya kedudukan, mungkin minyak-minyak yang terdapat daripada motor tersebut ke, atau bila dah buat itu kita akan buat servis, kita bersihkan, lepas tu kita kena calibrate semula. Of course lah, kita kena calibrate. Contoh kalau kita gunakan rantai atau kita buat belting lah, kita buat rantai atau belting. So belting tu semua kita kena calibrate, sama ada belting tu kena tegang sangat ke, kena kendurkan sikit ke, so kita kena calibrate. Calibrate. Sebab tu bila kita buat breakdown, kita akan buat servis, kita akan buat calibrate. Bila kita buat servis pula, kita tak akan buat breakdown, kita akan buat calibration. Of course, bila kita buat servis, kita akan calibrate semula barang tersebut. Kan? Jadi makna ni dia sentiasa berhubung kait. So apa itu breakdown? Okay, so antara penyebab, banyak penyebab antara penyebab berlakunya breakdown iaitu penyelenggaraan pencegahan tidak bersesuaian. Contohnya kita buat servis sebelum ni. Mungkin kita buat servis tu, mungkin buat servis tak betul. Mungkin ataupun kita buat servis tu tidak mendapati piawaian ataupun standard yang ditetapkan. So berlaku kerosakan selepas itu. Okay? Kurang pemeriksaan di tempat kerja, atau ni macam saya cakap tadi, kita tak buat schedule. Sebabnya kalau mesin yang kita jaga, kalau kat kilang kita kena buat schedule. Bila time masanya kita nak buat servis pada mesin tersebut. Macam kereta kan, lepas 3 bulan kita kena servis minyak hitam kan. So kalau kita tak buat servis, apa yang berlaku pada kereta kita, kenderaan kita? So dia akan cepat rosak atau boleh breakdown lah. Kekurangan penilaian kepada tekanan dan bacaan beban yang tidak betul pada mesin. Okey. Jadi kalau kita buat pada conveyor lah, conveyor ataupun pada kita buat dengan motor, macam saya sebutkan tadi, motor tersebut dia punya tegangan itu kan, dia ada regangan itu. Okey. So kalau tegang sangat apa berlaku, kalau kita kendur sangat pun apa berlaku. So mungkin kalau kendur sangat dia tak kuat nak gerakkan motor tersebut, mungkin motor berbunyi kerak ataupun belting kita tu mungkin kalau kita letak workpiece kat atasnya dia tak nak jalan. Itulah. So tegang sangat pun tak boleh. So kalau tegang sangat berlaku, tegang sangat dia akan menggunakan arus yang tinggi. Sebab dia load tinggi kan, dia nak gerakkan motor dia ketat sangat. So load diperlukan ataupun diperlukan arus yang berlebihan untuk menggerakkan motor. So bila arus tu lebih, so berlaku pada motor akan panas. Bila panas, rosak lah. Okay. Bila mesin panas, lama dia akan rosak. Antara lain juga, ini kalau menyebabkan penyambungan. Kan? Penyambungan, jika bentuk dan bahan yang digunakan tidak tepat. Dan yang penting sekali, yang kita mengabaikan proses kalibrasi. Contoh kalau kalibrasi tu, sepatutnya dia punya pressure angin ataupun perlukan 4 bar, kita buat 2 bar saja. Kita setting 2 bar ataupun lebih sampai 8 bar. So mungkin akan berlaku lama-lama dia menyebabkan kepada kerosakan kepada kita punya komponen-komponen mesin kita. Okey. Ini kalau kita mengabaikan proses kalibrasi lah. Okey, boleh setakat tu Boleh kamu semua, saya tak tahu kamu tengok ke tidak. Okey. Kalau tengok pada kita punya ada 43 slide, kita baru 17 slide. InsyaAllah kalau tak sempat kita akan sambung pada minggu depan. Okey, kelas kita ni. Kalau sempat, sebab biasanya kalau buat ni saya buat dalam 2 hari. Okey, baik. Seterusnya kita masuk kepada breakdown. Okey. Tadi kita dah tengok antara penyebab berlakunya breakdown. So apa itu breakdown? Merekodkan kerosakan pada mesin dan mendokumentasikannya supaya dapat membantu dalam mengurangkan atau menghadkan kerosakan. Okey. So bila kita buat alat ganti,
bila kita buat kita repair, secara breakdown kita repair mesin. So biasanya bila kita repair mesin, apa yang kita buat? Kita akan sediakan laporan. So laporan tu sebagai documentation dia. Itu sebagai rekod dia tu. So apa yang kita tukar? Contoh kalau pada hari ni katakan rosak motor 7 bulan Jun ni kita dah repair, kita dah tukar alat motor. So motor apa kita buat? Motor ni kita ganti yang motor tu. Tujuannya ialah katakan in case kalau selang beberapa bulan tiba-tiba motor rosak. Kan? So kita boleh tengok rekod kita sama ada motor tersebut dah digantikan sebelum ni ke, kalau dia ganti kenapa dia masalah. Kan? Kadang-kadang penyebab komponen elektronik, kadang penyebab berlaku satu komponen tersebut rosak, peralatan tersebut rosak mungkin disebabkan oleh komponen-komponen yang lain. Itu saya kata tadi dah. Mungkin dia punya mungkin sekit dia masalah ke, kan, atau kita pemasangan kita sambung kita tak betul, neutral kita sambung tak betul, okey. So berlaku arus bocor. Bila ada berlaku arus bocor, motor tersebut lama-lama dia cepat rosak, kan. Jadi rekod tersebut kita boleh tengok balik semula. Tujuannya kita boleh tengok semula apabila kita nak buat penyelenggaraan yang akan datang, atau mungkin bila berlaku kerosakan lain, tengok motor dah tukar, rosak lagi. Mungkin dia sebab lain, kan, dia sebab lain. So kita boleh tahulah, kita boleh assume, kita boleh tahu kerosakan tersebut. Mungkin kalau kita tukar motor lain pula, mungkin selang beberapa bulan rosak lagi. Kalau rosak lagi maksudnya mungkin ada something wrong lah pada kita punya circuit, jambungan kita, sambungan circuit kita ke, mungkin kita punya data kita ada masalah ke, kan. So jadi breakdown yang kita buat tu, alat ganti yang kita buat tu, kita kena rekodkan, kita kena buat laporan supaya sebagai rujukan kita pada masa akan datang lah. Dan seterusnya dapat mengurangkan atau menghadkan kerosakan pada masa akan datang. Okay, ini contoh. Yang kalau tengok dokumen yang saya paparkan dalam slide ni, dia tak semestinya kena ikut macam ni. Dia bergantung kepada kamu. Kalau kamu pergi beberapa syarikat ke, dia punya breakdown rekod dia berbeza-beza dengan syarikat-syarikat lain. Mungkin dia ada letterhead dia, mungkin ada nama syarikat beratas dia, kan, bawah tu dia ada mungkin siapa yang yang approval dia, siapa yang semak dia, siapa yang laksanakan kerja tersebut. So kita kena masukkan dalam pada rekod laporan yang kita buat nanti. Okey? Ini contoh je. So kita kena masuk kalau katakan peralatan tersebut ada serial number. Okey, satu lagi kadang-kadang benda-benda di rekod-rekod ni sebenarnya dia sangat penting. Tujuannya ialah kalau contohnya kamu sebagai pekerja baru lah. Kalau pekerja lama tu mungkin dah berpindah department ke atau dia berhenti ke. So kamu masuk bekerja sebagai technician yang baru. So kamu tak tahu. So bila berlaku kerosakan, kamu boleh rujuk balik semula. Contohnya kalau katakan simptom kerosakan tu sama macam simptom yang berlaku sebelum ni. Contoh kalau katakan contohnya conveyor tak boleh nak bergerak. Okey. So bila kamu tengok rekod-rekod sebelum ni, contohnya conveyor tak bergerak, sebelum ni technician lain dia pernah ganti apa? Mungkin dia punya gear masalah ke, kan, dia punya motor masalah ke. So kamu boleh fokus kepada masalah tersebut. Tengok memang okey, motor kira kamu test motor tak gerak, rosak. So kamu tahu dah. So kita boleh cepat kita nak troubleshoot dan juga memudahkan kerja kita. Macam itulah. Okey. Jadi sebab tu pentingnya rekod yang kita buat ada ganti peralatan yang kita buat breakdown record. Okay, ini contohnya tarikh masa bila berlakunya kerosakan, okay, masa berapa, sampai berapa kamu bekerja. Kemudian dia ada butiran kerja dia. Ini contoh siapa yang nama juruteknik dia, okay, nama mesin dia. So dalam ni tak semestinya bentuk macam ni, macam saya sebut tadi, kamu boleh buat bentuk yang lain lah. Okay. Baik. Tadi breakdown record, kita pergi kepada service record. So service record ni apa dia buat? Iaitu merupakan rekod penyelenggaraan yang dilaksanakan. Kita buat servis, kita buat selenggara mesin kita tu. So lepas kita buat servis tu, kita kena rekodkan apa kita servis. Apa item yang kita buat. Tujuannya untuk apa? Sama juga macam tadi, macam breakdown record. So in case berlaku kerosakan, kan, lepas kita servis tu berlaku kerosakan. So bila orang tengok tu cek, orang servis salah, ataupun mungkin servis yang kita buat tu tak menepati requirement ataupun standard yang ditetapkan oleh mesin tersebut, manual tersebut. So kita kena tahu, kita dapat tahu.
Dia menentukan, tujuannya bagi menentukan kelayakan dan konfigurasi peralatan. Okey. So kadang-kadang ada juga atas mesinnya kita buat servis tu kita bersihkan. Kadang-kadang juga kita mungkin kita alignment, kita kena buat kita kena ada mungkin ada setting setting contoh kalau katakan kita ganti peralatan tapi bukan dia punya standard. Okey, contohnya katakan komponen yang kita buat tu dia pakai 4 skru. Tapi bila kita cari-cari kat kedai tak jumpa. Kita pakai benda yang lain. Macam ni kan. Ya kita gunakan peralatan komponen yang lain. Tapi dia tu tapak dia tiga saja. Macam baru-baru ni saya repair aircon rumah saya. Kan saya bila saya cek dia punya kompresor dia tak jalan. Okey, kompresor tak jalan. Kompresor aircon saya tak jalan. So bila saya cek saya dapati dia punya kapasitor besar dia tu tak boleh simpan cas. Okey, tak boleh simpan cas. Dia rosak lah. Bila saya check kawal multimeter dia open. Bila open ni maksudnya dia tak ada sambungan dalam tu lah, dia open. So apa yang saya buat, saya pergi kedai, saya cek tak jumpa. Tak ada sebiji macam tu. Tapi yang biasa nampak dia punya nilai farat dia samalah. So apa yang saya buat, saya beli tapi saya kena modify sikit. Saya kena modify sikit dia punya tapak dia ataupun dia punya sambungan connection dia. Sebelum ni ada 4 connection, dia ada 2 connection je. So saya kena tentukan yang satu yang connection yang betul. Konsepnya macam tu. Tapi benda tu boleh pakai tak? Boleh pakai, tetapi dia punya mungkin bukan original lah, bukan original. Okey. Jadi so bila kita buat menggunakan peralatan yang bukan original, mungkin bila berlaku kerosakan, so kita boleh tahulah. Tapi kan kalau ada rekod, macam saya repair kat rumah saya repair aircon, saya tak ada rekod. So in case kalau katakan saya pergi khusus 3 bulan, tiba-tiba ada rosak lagi. Contoh lah, dia nak repair. So kalau katakan rosak yang sama tapi tak ada rekod, so susah lah dia nak repair. Susah lah sebab dia orang tak tahu apa masalah yang berlaku sebelum ni. Okey. Ia penting bagi tujuan penyelenggaraan pada masa depan. Nampak tak? Penting Penting. Contoh kalau kita servis kereta kenderaan kan, kita dah tukar timing belt. Bila dalam rekod tu tulis kat buku rekod tu tulis timing belt telah ditukar pada sekian-sekian dia punya kilometer kan. So bila kita check segala sekali, perlu tak kita buat tukar timing belt? Tengok dah pernah tukar dah. So tak perlu tukar lah. Macam tu kan. So rekod tu sangat penting sebab kita menentukan apakah item-item yang kita perlu laksanakan selenggara pada masa akan datang. Macam tu. Boleh nampak? Dia punya ni contoh borang. Nampak? Kalau kamu tengok setakat ni saya punya contoh-contoh borang semua dalam bentuk jadual, dalam bentuk table lah. Macam saya sebut tadi, kita boleh buat macam-macam bentuk yang kita nak buat berdasarkan kepada kreativiti kita. Dan jangan sampai kita orang nak baca pun payah sebab kalau kita guna jadual ni nak baca pun lebih senang, mudah. Sebab tu kalau kamu tengok kebanyakan rekod-rekod yang kita buat sama ada selenggara ke, breakdown ke, calibration ke, kita buat dalam bentuk jadual supaya nampak mudah. Orang nak baca pun senang. Kalau dalam bentuk karangan panjang, siapa nak baca? Mengantuk je kan. So kita cuma listkan apa yang kita buat dan apa yang kita laksanakan macam tu. Okay. Contoh-contoh maklumat calibration. Okay. Ni kita buat selenggara. Okay. Ni kita buat contoh kita buat selenggara kepada rotary drive. Okey, kita check rotary 3 two-way solenoid valve tersumbat menyebabkan tekanan yang melalui tidak cukup kuat. Okey, tujuan valve tu tersumbat. So kita buat komponen tersebut telah pun ditukar macam tu kalau dia catatan kan. Kadar tekanan yang memasuki rotary drive terlalu banyak kan. Dia punya angin mungkin dia punya pressure yang kuat. So perasan flow control valve telah pun dibuat, kita laraskan. Yang benda ni kita buat yang kita buat calibration. Itu dia panggil calibration, kita calibrate semula supaya peralatan tersebut mendapati apa yang kita nak. Sebab mesin ni kadang dia jalan 24 hours, dia jalan lama, dia selalu jalan kan. Sudah mesin ni bila dia berjalan, mesti akan ada item yang berubah. Contoh kalau kita buat, kalau buat clamping, contoh tangan robot tu, kamu pegang barang kan. Pegang barang, okay. So bila dia angkat, dia letak satu tempat, kan. So
Kalau kamu, biasanya kalau saya kat kilang tu, saya letak getah. Dekat tangan saya buat getah-getah. Getah kan? Supaya apa? Sebab kalau kamu tak letak getah, ni robot tangan besi tau. Dia pegang, pak, apa berlaku? Dia akan menyebabkan scratches pada kita punya produk kita. Kan? Produk kita ataupun kita punya benda kerja kita boleh buat scratches atau calar. So, bila apa dia buat? Bila dia pegang tu, kita letak getah supaya dia punya getah tersebut dapat melindungi kita punya set kita ataupun kita punya komponen kita yang itulah. Tapi bila kita pegang, selalu pegang, apa jadi kalau kita punya getah tu? Mungkin dia akan haus. Haus kan? So bila haus, apa berlaku? Sebelum ni getah tersebut dia tak haus. So pegang memang cantik, ngam, rapat-rapat. So bila dia haus, dia akan longgar kan? Silap bila dia angkat, terlepas. Kan? So terlepas. Kita pun servis. Bila kita servis kadang-kadang getah tersebut mungkin dia punya thickness tu mungkin berbeza-beza. Bila kita tekan kuat sangat, apa berlaku? Mungkin menyebabkan berbekas pula. So kita kena adjust lah, mungkin dia punya pressure angin dia ke, mungkin dia punya koordinat dia betul, kita setting semula. Itu yang kita calibrate. Itu yang maksudnya calibration. Ya. Okay, setakat ni boleh ya? Setakat ni? Kelas? Setakat ni boleh? Boleh? Ya boleh, cik, boleh. Boleh eh? Boleh. Saya risau je, saya tekan sorang-sorang ni. Okay, insyaAllah. Ada. Okay, kalau katakan kamu tak dapat, tak dengar, kamu boleh terus maklumkan dalam kelas ni. Nanti saya boleh tengok mungkin terputus macam minggu lepas saya buat kelas bersama dengan pelajar SEM 1. Saya bukan saya buat lah, Cik Syed yang ngajar. Dia nak mengajar wedding SMAU, menggunakan SMAU. Okay, SMAU. So bila dia buat, dia mengajar SMAU tersebut, dia tak tahu menggunakan Skype ni, so saya ajar dia lah. Jadi putus-putus lah, sebab mungkin line dekat bengkel tu tak cantik, wifi yang dekat bengkel tak cantik, sebab tu dia putus-putus. So kalau kamu tak maklumkan putus, dia cakap seorang je lah, kan? Jadi takut jadi macam tu. Okay? Tak ada, okey. Okay, boleh. Tapi kalau cik, saya rakam ni line saya tak ada sangat, tak apa. Tak apa. Awak dengar saya cakap? Dengar saya cakap? Dengar kan? Kadang-kadang saya sangkut. Tak apa, nanti kita tengok macam mana. So okay. Okay. Okay, seterusnya kita pergi kepada calibration record. Tadi kita pergi pada selenggara record ataupun service record. Kita pergi pada calibration record. Okay. Apa itu calibration record? Ia merupakan dokumen yang merupakan bukti sesuatu peralatan telah dikalibrasi. Sama lah. Bukti suatu peralatan telah diservis. Bukti suatu peralatan telah dibaiki. Dibaiki ataupun bila berlaku kerosakan kita baikilah. So maklumat yang diperlukan adalah piawaian dan pengukuran yang menggunakan instrumen yang diuji. Contohnya maksudnya instrumen ni adalah peralatan yang kita gunakan tu telah diuji. Contoh kita gunakan multimeter. Multimeter tersebut mesti kita calibrate dulu. Sebab kalau kamu dah macam inilah, macam ini. Paling mudah lah kamu mungkin waktu PKP ni makan kat banyak kan. Tak ada kalau macam dekat bengkel mungkin kamu exercise sikit kan, bekerja cek side ke, potong busi perlu kan. Tapi kat rumah duduk tidur main PUBG kan. Makan. So kita pun timbang lah. Kan dia timbang, kan tengok beratnya kita kan. Beratnya. Rupa-rupanya alat penimbangan kita tu tak calibrate. Alat penimbangan kita mungkin rosak. Okay, tengok, sepatutnya kita 60 kg. Rupanya kita tengok 100 kg. Kan? Kan? Jadi tak tepat. Jadi alat yang kita nak ukur tu pun kita kena calibrate. Itu maksudnya instrumen yang diuji. Maksudnya contoh kalau kamu guna oscilloscope ke, kamu nak cek kerosakan, kalau bidang elektronik kita ada oscilloscope, atau kalau kita gunakan gauge yang kamu nak ukur satu caliper kamu pakai tu, so kita kena calibrate dulu. Sebab kalau kamu tak calibrate, kalau kamu berlaku kerosakan, kita punya ukuran tak tepat. Bila ukuran tak tepat, dia akan menyebabkan kecacatan kepada kita punya produk yang kita nak hasilkan, projek yang kita nak buat tu. So nisbah ketepatan yang diterima adalah 3 nisbah 1. Ini adalah merupakan dia punya piawaian. So mungkin dia punya tolerance lah. 3 nisbah 1 saya tak pasti dia apa, tapi lebih kepada tolerance dia. Tolerance ataupun dia punya had terima yang dibenarkan dalam kita nak melaksanakan kalibrasi suatu peralatan. Okay?
Ada contoh, borang-borangnya dapat dah. Macam lebih kurang sama je macam service record, macam breakdown record. Tapi yang membezakan adalah tajuk dia dan juga item-item yang kita nak masukkan. Contoh kalau katakan kita juga boleh masukkan, kita setkan angin lah dekat kita punya message station sorting. Kalau tengok manual dia nak 4 hingga nambah dia punya pressure angin tu, pneumatic tu. Tapi bila kita checklist, kita tengok dia dapat 3 bar saja. Apa berlaku? Mungkin dia nak tolak stopper tu mungkin campur. Sebab tak kuat angin. Okay. Ataupun kalau sekiranya angin dia terlebih, kita buat sampai 8 bar. Apa berlaku? Mungkin kita punya stopper tu laju pak. So, tiba-tiba kalau kena jalan set, apa berlaku? Boleh menyebabkan kerosakan kita punya workpiece kita kan. So kena break semula lah. Okay. So calibration record, contoh maklumat selepas kita kalibrasi iaitu senarai punca masalah dalam item dalam kita punya maklumat item yang kita masukkan, kita kena listkan masalah dia apa. Macam tadi lah, macam kita kamu tengok tadi macam ni. Macam ni. Kadar tekanan yang memasuki rotary drive itu terlalu banyak. Apa yang masalah berlaku? So kita listkan masalah apa. So apa yang tindakan yang kita dah buat. Macam tu. Okay. Kemudian senarai tindakan untuk selesaikan masalah. So tadi kita dah selesaikan apa kita dah listkan masalah apa yang kita perolehi. Masalah tu bukan masalah tu kita buat sendiri. Dan sebenarnya masalah tu masalah yang kita hadapi masalah tu kita boleh fikirkan. So bila kita fikirkan masalah tu mungkin akan berlaku pada komponen tersebut. So apakah yang kerja-kerja yang perlu kita laksanakan? Apa kita boleh masukkan dalam senarai-senarai tindakan yang perlu kita lakukan. Okey. Contohnya punca masalah tekanan dari sumber tidak mencukupi dari parameter yang ditetapkan iaitu 8 bar. Okay, ayat dia taklah jangan bombastik sangat kan. Ini contoh je kan, kalau kamu bekerja nanti kan, kalau kamu ada syarikat sendiri ke, contohlah Amin kan. Kamu dah buat selenggara, kamu buat satu form supaya pekerja bawahan kamu tu akan ikut apa yang list yang terdapat kerja-kerja yang terdapat dalam borang calibration tersebut, borang calibrate yang kita nak buat tersebut, supaya pekerja yang bawah kita itu ikut kita punya spec lah, ikut kita punya standard, ikut kita punya guide yang kita tetapkan. Okay. So dia punya ayat tersebut kalau boleh mudah faham dan mudah faham dan sedang difahami mudah faham dan tak terlalu panjang sangat. Okay. So tindakannya, pelarasan telah dibuat dan bacaan setiap jam selama 12 jam sebelum ia dapat digunakan. Ni kalau mesin contoh kita set satu mesin ni, kita check mesin tersebut. Contohnya kalau katakan dia perlukan 8 bar, kan kita dah set kan, mungkin dikurang sebelum, mungkin dia tengok bacaan dia mungkin 3 bar, mungkin 4 bar, so dia adjust sampai 8 bar. Kan? Tapi dia tak pakai, dia tak terus gunakan, dia check selama 12 jam adakah 8 bar tu dia static 8 jam, 8 bar je. Kalau dia turun, mungkin ada masalah lain lah. Kan? Mungkin ada masalah lain. Mungkin dia punya controlling valve dia masalah ke, kan, mungkin compressor dia ada masalah ke, kan. So kita kena check lah. Okay, seterusnya lagi. Contoh yang lain, rotary drive. Yang tadi apa tadi? Tidak berhenti di kedudukan yang betul dari parameter kosong darjah yang sini tetap letak atas rantai ni. Okay. Di point A dan 180 darjah di point B itu. Situ dia sebab dia 180 ni 90 darjah, dia 180 darjah kan. Okay. So dia 90 180. So dia kedudukan rotary tu tak tepat. Kan, mungkin dia terangkat sikit ke, kan. Jadi dia tindakan yang dibuat ialah pelarasan telah pun dibuat di bahagian limiter. Okey. Yang ini adalah masalah. Ini masalah dan ini adalah merupakan kerja yang telah dilaksanakan. Macam checklist tadi. Okay, kerja yang dilaksanakan. So dia masukkan dalam record calibration yang dia dah buat tadi lah. Ini contoh. Okay, boleh. So setakat ni boleh. So kita pergi kepada okay. So saya stop sampai sini aja dulu, teman-teman 8 page.
Sebab bawah ni dia banyak lagi yang saya akan beritahu lagi. Lepas ni saya akan ceritakan tentang data verification. Apa itu data verification? Kita verifikasi data yang kita nak buat. Dan apa itu data error. Sebab kadang-kadang kita machine kita buat dekat kilang, kadang-kadang kita kena debug, kita kena offset. Mungkin dia memerlukan spek ini, tapi kita offset dia supaya dia dalam spek yang kita kedaki lah. Contoh offset ni, contoh kalau kita buat dekat setting pada jam waktu-waktu kan. So kadang-kadang jam kita ni dia tak tepat, so kita boleh offset dia. So kita boleh setkan dia punya data. So insyaAllah saya akan maklumkan pada minggu hadapan. Kemudian apa itu predical, okey. Apakah itu apa lagi? Breakdown. Nanti dah sebutkan tadi, tapi saya maklumkan lagi. Dan juga fungsi buku log. Bukan hanya kamu buku log ni kita buat pada nak buat LI je, LI ada buku log kan, tapi tidak. Nak buat OJT ada buku log, tapi sebenarnya apa kerja yang kita buat, sepatutnya kita kena ada buku log. Nampak tak? Apa itu buku log? Nanti saya akan maklumkan pada minggu hadapan. Okey, so banyak lagi yang saya nak terangkan. Sebab saya dah janji pada kamu tadi, masa saya nak buat dalam masa satu jam je, ni pun saya ingat dah terlebih 1 jam. Jadi saya mohon maaf sebab saya mengambil masa kamu pada hari ini. Jadi setakat ni saya nak maklumkan balik sesiapa pelajar yang dah masuk kelas pada hari ini, kita nak minta kamu isi borang kehadiran. Sebab kalau kamu tak isi borang kehadiran, saya tak tahu siapa yang hadir. Okey, baik. Seterusnya saya akan saya akan tamatkan dulu kelas kita pada hari ini. Kita akan sambung pada minggu hadapan pada pada yang lain dah, slide yang lain. Okey. InsyaAllah kita akan sambung balik pada minggu depan pada data variation. Jadi saya mohon maaf kalau sekiranya mengambil masa kamu pada hari ini. InsyaAllah minta tolong kalau kalau ini mungkin kita punya kedatangan kurang memuaskan, mungkin saya buat pada hari Ahad, mungkin kamu bekerja hari Ahad kot. InsyaAllah, tapi insyaAllah minggu depan saya kita cuba hari yang lain. Mungkin hari Isnin ke, mungkin hari Selasa ke. Okey. Sebab ini saya bercuti, tapi saya dah janji dengan kamu nak buat kelas, saya paksa buat kelas juga. Okey. Sebab kita tangguh pada minggu lepas lagi kan. Macam tak seronok pula kan. Jadi insyaAllah. Saya sejak di bulan Syawal kan, saya tak sempat. Saya nak mohon maaf kepada kamu kalau sekiranya sepanjang saya buat kelas ni, saya mungkin ada terasa bahasa ke, sepanjang saya mengajar kamu setahun ni, mungkin lepas kamu tahun ni, saya mungkin terhedik kamu ke, saya tertenda kamu ke, saya minta maaf lah. Itu sekali saya denda kamu tak semayang subuh kan. Jadi saya minta maaf, mohon maaf banyak. Tak puji. Apa bukan untuk tak benda, tapi lebih kepada mendidik lah, untuk mendidik kamu. Okey, supaya kamu jadi manusia yang baik kan. Okey, insyaAllah. Jadi saya stop dulu pada kelas pada hari ini. Kita sambung pada minggu depan. Ada sebelum nak sambung tu, sebelum nak tutup, ada apa nak tanya soalan ke? Ada je. Ya, jelas kan? Tak ada. Ada. Okey, masa lagi dalam Syawal, so harap ada positif lah apa yang akan dikeluarkan oleh kita punya Perdana Menteri pada petang ni. Harap PKP tak ada lagi, so PKP insyaAllah kita boleh beraya lah kot. Walaupun dah Syawal ke-15 ni, kita boleh hari kan sebulan, kita raya lagi lah. Petang datang rumah. Petang you manjik. Boleh insyaAllah je kalau sempat. Boleh. Tak, saya ada tetamu yang datang rumah saya petang ni. Jadi mungkin dia datang pun nak beraya juga kan. InsyaAllah saya akan InsyaAllah akan sempat lagi beraya. Saya sawah. Okey, insyaAllah terima kasih banyak-banyak kepada kamu yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan banyak jazakumullah khair. Terima kasih. Dan kita jumpa pada minggu depan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Cik, Ya. ni rekod Ya. ni video je. Habis aja nanti bila Padam, kamu cancel padam. off nanti dekat padam. Cuba nanti mana para pelajar yang tak dapat join kelas kita pada ini, saya akan buat video dan dia boleh tengok pada seterusnya. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Cik. Sampai raya, Cik. Waalaikumsalam.